Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nur Aziz Zainal Alam bagi langsung dari Parlimen bagi persidangan Dewan Rakyat mesyuarat pertama penggal ketiga bagi Parlimen ke-15. Hari ini minggu ketiga persidangan Dewan Rakyat diadakan dan akan berlangsung sehingga 27 Mac depan. Dan mengikut aturan urusan mesyuarat hari ini terdapat beberapa soalan yang akan dibangkitkan melalui pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan soalan pertama yang diajukan oleh ahli Parlimen Raup sebentar tadi dan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said, dan selepas itu diikuti oleh ahli Parlimen Pasir Salak dan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa yang sudah pun yang sedang berlangsung ketika ini, soalan ketiga dari ahli Parlimen Pasir Gudang. Dan jangan lupa untuk terus saksikan kami di TV1, dan apa yang anda boleh lakukan juga oleh saksikan kami di rtm.parlimen.rtm.gov.my, dan kini kami bawakan perhatian anda ke Dewan Rakyat. Silakan. Yang ini sebenarnya Yang Berhormat saya sendiri insya-Allah akan turun dan bertemu dengan penduduk, ya. Tetapi apapun kadang-kadang kita kena tengok juga tentang keputusan-keputusan yang telah dibuat, dan apapun saya terbuka untuk perbincangan, dan saya sendiri Kampung Baru saya dah turun di Sungai Baru itu saya akan berjumpa sendiri dengan penduduk setempat insya-Allah. Terima kasih. Majlis ke soalan yang ketiga. Memsilakan Tuan Zahir bin Hassan Yang Berhormat Wang Semaju. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Wang Semaju nombor 3. Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, melalui Belanjawan 2024, kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan dana jaminan khas sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa memulihkan projek perumahan swasta yang terbengkalai. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai telah pun mencadangkan beberapa kriteria utama dalam pemilihan projek perumahan untuk dipulihkan di bawah dana jaminan khas ini, iaitu yang pertama adalah projek perumahan mampu milik, iaitu yang berharga ringgit Malaysia 300,000 ke bawah. Kedua, program perumahan di bawah kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri itu diberikan keutamaan. Dan yang ketiga, bahawa peratus kemajuan projek adalah melebihi 80% ke atas. Yang keempat, projek masih dimajukan oleh pemaju asal. Yang kelima, apa-apa syarat tambahan dan pengecualian kriteria yang diputuskan oleh Task Force Perumahan Sakit, Swasta Sakit dan Terbengkalai bagi mengambil kira kebajikan pembeli. Pada masa ini, kriteria dan kaedah pelaksanaan bagi dana jaminan khas ini, Yang Berhormat, masih berada di bawah penelitian KPKT bersama dengan Kementerian Kewangan. KPKT melalui task force ini juga telah turut mencadangkan perluasan skop dana jaminan khas ini kepada projek perumahan swasta yang masih dalam kategori sakit, kerana yang asal disebutkan projek terbengkalai, perumahan terbengkalai. Kerana bagi kami, pertamanya pemulihan projek perumahan swasta sakit boleh dilaksanakan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun berbanding projek perumahan terbengkalai yang memerlukan masa paling tidak 5 tahun. Yang keduanya, pemantauan dan kawalan bayaran balik pinjaman melalui akaun pemajuan perumahan HDA. Dan ketiga, projek perumahan swasta sakit masih mempunyai pemaju yang asal dan bertanggungjawab menyiapkan projek, dan kerja-kerja di tapak masih juga berjalan, dan pemaju perumahan masih belum dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, selanjutnya status projek perumahan swasta yang akan dipulihkan melalui dana jaminan khas ini masih diteliti, termasuklah projek perumahan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Residensi Hektar Gombak yang dikategorikan sebagai projek sakit. Walau bagaimanapun, penyiapan setiap projek perumahan tersebut merupakan tanggungjawab pemaju, manakala KPKT melalui task force ini akan terus komited sebagai pemudah cara bagi memastikan projek perumahan yang telah dimajukan itu akan dapat disiapkan dan dapat diserahkan kepada pembeli. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Masa Maju. Ya, terima kasih di atas jawapan, dan dalam jawapan itu juga dimaklumkan dana jaminan khas ini sedang ataupun masih diteliti.
Soalan susulan saya dua bahagian. Bahagian pertama, apakah garis masa untuk kerajaan meneliti dan membuat keputusan dalam melaksanakan pemulihan projek perumahan sakit, khususnya residensi hektar melalui dana jaminan khas tersebut? Bahagian kedua, sementara kerajaan membuat penelitian serta jalan penyelesaian tersebut, apakah usaha dan inisiatif kerajaan untuk meringankan beban pembeli yang terpaksa membayar penuh ansuran pinjaman dan dalam masa yang sama perlu terus membayar sewa rumah yang sedang mereka diami? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Ketua, soalan yang pertama tentang garis masa. Kita tidak dapat memberikan garis masa yang tepat, tetapi worst case scenario kalau benda ini berlanjutan adalah sekurang-kurangnya 5 tahun sekiranya diisytiharkan sebagai projek terbengkalai. Kerana apa, Tuan Yang Ketua, projek ini ada dua permasalahan yang kita hadapi sekarang. Pertama, pemaju asal masih belum mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana bank, dan keduanya adalah bahawa kriteria dan mekanisme dana jaminan khas itu masih dalam rundingan di peringkat Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun di peringkat KPKT, usaha berterusan sedang dijalankan, libat urus berterusan sedang dijalankan, termasuklah sebenarnya dalam kes residensi hektar Gombak ni, dalam setiap bulan kita adakan mesyuarat untuk bagi menyelesaikan isu tersebut dan membantu para pembeli. Yang keduanya tentang apakah bantuan daripada kerajaan untuk membantu pembeli-pembeli ini, Tuan Yang Ketua, saya minta masa sedikit, Tuan Yang Ketua. Kerajaan melalui Jabatan Perumahan Negara sentiasa berusaha mencari pendekatan terbaik untuk meringankan beban para pembeli yang terkesan, di mana KPKT akan mengeluarkan surat pengesahan status projek menyarankan perkara-perkara berikut. Pertamanya, pihak bank pembiaya memberikan pengurangan ataupun pengecualian kadar faedah. Kedua, penstrukturan semula pinjaman perumahan. Ketiga, menangguhkan pinjaman perumahan ataupun penyelesaian penuh dengan pengecualian kadar faedah. Dan yang keduanya adalah permohonan dibantu melalui pengeluaran simpanan kali kedua daripada KWSP. Dan yang ketiganya adalah membatalkan pinjaman sedia ada dan juga diberi peluang kepada pinjaman-pinjaman baru seperti mana pinjaman kali pertama ataupun pengecualian pengenaan kadar faedah 4%. Ini kalau ianya terkait dengan lembaga pembiayaan perumahan sektor awam LPPSA, Tuan Yang Ketua. Dan KPKT akan sentiasa mengadakan libat urus dengan pihak bank bagi memanjangkan perkara ini untuk pembeli-pembeli sentiasa dapat dibantu. Tuan Yang Ketua, terima kasih. Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih Tuan Yang Di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sejauh manakah pihak Kementerian telah menjalankan kajian kebolehkelaksanaan berhubung konsep bina dahulu dan jual kemudian? Sama ada ia praktikal untuk dilaksanakan sebagai kaedah dalam menyelesaikan projek perumahan terbengkalai. Dan yang kedua, pada masa yang sama, apakah tindakan Kementerian dalam menangani cabaran terutama aspek penguasaan kemajuan perumahan mengambil kira kelompongan dalam Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan Akta 118 untuk melindungi hak pembeli agar isu seperti ini, masalah seperti ini tidak terus membengkak. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Ketua, soalan yang kedua tadi tentang Akta Pemaju Perumahan itu, perkara itu sedang pun dalam penelitian kita untuk meminda Akta 118 untuk melihat semua isu-isu yang telah dibangkitkan dan mungkin semua isu-isu yang sedang berlega. Dan keduanya berkaitan dengan apa tadi Yang Berhormat? Konsep bina dahulu dan jual kemudian. Bina dahulu dan juga jual kemudian. Ini juga sedang dalam penelitian di peringkat KPKT dan perkara itu akan dimaklumkan di semasa ke semasa, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ke soalan yang keempat. Saya mempersilakan Tuan Syahrizu Kirdain bin Abdul Kadir Yang Berhormat Setiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ketua. Kelapa muda pesik tertandang, hilangkan dahaga, penat dan lelah. Selamat menyambut bulan Ramadan, banyakkan ibadat pada Allah. Soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim
untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di negara kita. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pemasangan GPS bagi mengawal had laju kenderaan berat adalah merupakan satu kewajipan bagi syarikat yang menjalankan perkhidmatan kenderaan barangan. Perkara ini telah dikuatkuasakan sejak tahun 2013 melalui Kod Amalan Industri Keselamatan ataupun ICHOP Keselamatan untuk pengendali berlesen perkhidmatan kenderaan barangan. ICHOP Keselamatan ini adalah merupakan satu kursus wajib yang perlu dihadiri oleh pengendali kenderaan barangan dan dalam menjalankan perkhidmatan terlibat. Berhubungan pertanyaan ahli yang berhormat berkenaan inisiatif bagi memastikan pengendali syarikat kenderaan menyelenggara kenderaan mengikut waktu yang sepatutnya, adalah dimaklumkan bahawa setiap kenderaan perdagangan adalah diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan berkala di Puspakom setiap 6 bulan seperti yang ditetapkan dalam kaedah 4 kaedah-kaedah kenderaan motor, pemeriksaan berkala, kelengkapan dan standard pemeriksaan yang menjadi syarat wajib pembaharuan lesen kenderaan motor LKM bagi kenderaan tersebut. Untuk makluman, sebanyak 94 buah syarikat pengendali kenderaan barangan telah digantung selepas gagal proses audit pada tahun 2023 dan kemalangan. Kementerian tidak akan teragak-agak daripada mengambil tindakan penguatkuasaan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang mengingkari peraturan dan undang-undang yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Setiu. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan diberikan. Sebelum saya kemukakan soalan tambahan, dalam penggulungan Menteri semalam ada disebut Setiu turut membahaskan isu berkaitan dengan pengangkutan itu HRL bersama tumpak dan bentul, tetapi tiada jawapannya diberikan dan Setiu ada dalam Dewan semasa penggulungan. Pohon dapat beri jawapan saya bertulis. Soalan tambahan saya, apakah kaedah yang diambil oleh kerajaan untuk mengenal pasti pemandu kenderaan berat yang berada di bawah pengaruh alkohol dan dadah, dan nyatakan status terkini pembangunan sistem high speed in motion dengan izin Datuk Dipertua, dan adakah kerajaan bercadang untuk menetapkan penggunaan penghad kelajuan kenderaan speed limiter? Sekian, terima kasih. Jawapan yang berhormat Menteri. Terima kasih yang berhormat. Ada 3 soalan tambahan. Pertama ialah berkaitan dengan tadi iaitu alkohol ya. Mengenai pemandu kenderaan berat di bawah pengaruh alkohol dan dadah, ianya adalah di bawah Seksyen 45C punca kuasa mengadakan ujian hanya di bawah PDRM sahaja. Walau bagaimanapun JPJ senantiasa mengadakan operasi secara berkala bersama AADK bagi mengesan pemandu di bawah pengaruh dadah. Tumpuan setakat ini pada pemandu kenderaan perkhidmatan awam. Kita hanya mewajibkan pemandu menjalani ujian kesihatan setahun sekali ketika nak renew lesen vocational. Di bawah Akta 333 telah menggariskan kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Sabitan kesalahan juga boleh menyebabkan lesen memandu digantung. Dari segi penguatkuasaan, agensi seperti PDRM dan AADK telah mempunyai SOP bagi mengambil tindakan kepada pemandu yang dikesan melalui saringan ujian air kencing atau penepasan jika mempunyai tahap bahan terlarang melebihi had yang ditetapkan. Berkenaan dengan WIMS ini, high speed wet in motion ini pula, pada masa ini sepanjang tempoh tahun 2016 hingga September 2023, sejumlah 65,221 notis saman telah dikeluarkan melibatkan kesalahan muatan ini. Kementerian Pengangkutan bersama Kementerian Kerja Raya sedang dalam proses akhir untuk membangunkan sistem high speed wet in motion ini. Menerusi penggunaan ini, aktiviti penguatkuasaan kenderaan berat boleh dilaksanakan secara masa sebenar dan automatik secara tanpa memerlukan kenderaan
tersebut perlu berhenti. Dan berkaitan pula dengan speed limiter ini. Speed limiter ini ada panjang sikitlah kalau nak tanya pasal speed limiter ya. Inisiatif peringkat kementerian untuk mengurus isu had laju melibatkan perdagangan yang merangkumi kenderaan barang, yang merangkumi kenderaan barangan dan bas. Kementerian ini telah mewajibkan pemasangan alat penghad kelajuan kenderaan speed limiter device terhadap setiap model baharu kenderaan perdagangan secara berperingkat sejak tahun 2015 lagi ya. Ketetapan ini dikuatkuasakan oleh JPJ menerusi prosedur kelulusan jenis kenderaan di Vehicle Type Approval iaitu VTA terhadap setiap model baharu kenderaan perdagangan mulai 1 Januari 2015. Jadi kita juga dikehendaki mempunyai pematuhan kepada peraturan UN R89 dengan izin vehicles with regard to limitation of the maximum speed limitation devices and adjustable speed limitation device yang telah turut diwartakan di bawah kaedah 9A kaedah kenderaan bermotor iaitu pembinaan dan penggunaan 1959. Jadi di Malaysia ini kenderaan yang dikenakan adalah di bawah beberapa kategori sahaja iaitu kategori M2, M3, N2 dan N3. M2 itu ni panjang sikit, ada tak panjang sikit lagi lah yang apa ni yang betul. M2 ialah kenderaan digunakan membawa penumpang dan M3 kenderaan digunakan membawa penumpang bilangan tempat duduk melebihi 8 buah termasuk tempat duduk pemandu serta berat kenderaan melebihi 5,000 kg. Yang N2 tadi tu yang tidak melebihi 5,000 kg. Di bawah N2 pula, kenderaan yang digunakan untuk membawa barangan mempunyai kenderaan melebihi 3,500 kg tetapi tidak melebihi 12,000 kg. Di bawah N3, kenderaan digunakan membawa barangan mempunyai berat kenderaan melebihi 12,000 kg ya. Jadi ada ni sedikit iaitu walau bagaimanapun dasar penguatkuasaan peraturan UN R89 itu adalah tidak terpakai kepada mana-mana bas model baharu yang dipasang secara tempatan ataupun complete knockdown ataupun yang biasa kita panggil CKD lah ya, serta mana-mana kenderaan barang berstatus bina semula atau kenderaan rebuilt dengan design. Manakala mana-mana bas model baharu yang berstatus kenderaan import baharu atau complete build up CBU dan semua model baharu bagi kategori kenderaan barangan sama ada CBU atau CKD adalah diwajibkan mematuhi peraturan UN R89 ini. Jadi kita sudah ada memang dalam sedang dikuatkuasakanlah untuk kategori-kategori tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya mendengar dengan tekun penjelasan yang diberikan oleh Bapak Menteri. Saya bangun kerana berkenaan dengan pemasangan alat penghad kelajuan terutamanya dengan kenderaan motor lori, kenderaan berat. Kerana untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seringkali berlaku kemalangan di mana motor lori itu akan melintasi halangan yang telah dibina oleh JKR sehingga menyebabkan motor lori itu terbabas ke kelajuan ataupun lalu lintas yang berdatang daripada arah yang melintang. Kejadian ini berlaku banyak kali. Baru-baru ini di Kuala Kangsar ketika saya sendiri sedang memandu, di mana kemalangan itu baru berlaku beberapa minit. Kenderaan motor lori tanker kelajuannya lebih telah terbabas melanggar penghadang yang ada di tengah-tengah lalu lintas jalan dan telah pun datang terbabas ke arah yang melintang. Jadi kalaulah seseorang pemandu itu memandu dengan cermat dan kejadian ini kita tidak mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, saya khawatir dan risau bahawa banyak lagi kemalangan yang akan berlaku. Kerana motor lori itu bukan saja sekarang terbabas di sebelah jalan yang mereka lalui, tetapi melintang jalan, melanggar penghadang dan terbabas di arah yang bertentangan. Soalan saya, adakah pihak kementerian akan mewajibkan kenderaan-kenderaan berat ini meletakkan tempoh had masa
mungkin dalam setahun atau dua untuk mereka semua kenderaan ini dipastikan memasang penghat kelajuan dalam kenderaan tersebut. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Speaker, boleh saya tambah sikit isu yang sama, sikit saja. Yang Tentang duduk. Ya, isu yang sama, saya minta tambah Duduk sikit. Yang Berhormat. Silakan Menteri. Jadi terima kasih YB Jelutong. Jadi berkenaan eksiden-eksiden ini mungkin apabila ada penguasaan dibuat, memang kita kadang-kadang memang terjumpa. Ada yang speed limiter tak berfungsi pun ada. Dan ada yang tidak mematuhi juga, yang ini sudah pastinya akan diambil tindakan ya. Jadi selain daripada itu, apabila berlaku ini kejadian eksiden secara spesifik, kecuaian ya, ataupun mungkin ada speed limiter pun, kalau dia mengantuk ke apa-apa boleh melompat pembahagi jalan jugalah. Jadi banyak faktor ya, selain daripada speed limiter itu sendiri ya. Memanglah dengan speed limiter yang dipasang sudah pastinya dia tidak dapat melebihi kelajuan yang dihadkan. Tetapi mungkin faktor-faktor lain juga kena ambil kira lah kenapa boleh berlakunya eksiden itu. Dan itu sudah pastinya akan diketahui apabila berlakunya eksiden, pihak PDRM yang akan membuat siasatan tentang kemalangan. Dan tentang untuk memasangkan secara menyeluruh, yang sebenarnya sebagaimana yang saya katakan tadi, semua model-model baharu ini ya akan sudah bermula dikuatkuasakan, yang juga saya katakan tadi iaitu model import lah. Tetapi kalau boleh memang pun kita ingin nak melihat juga perkara ini dibuat sama kepada yang di local assemble ni jugalah. Sebab memang betul lah, nak tunggu fasa umur lori ni lama juga ya, untuk menukar memastikan yang lama-lama dan yang dibuat dalam negara kita itu untuk dipasang speed limit. Jadi insya-Allah kementerian dengan daripada pihak MIROS, our research unit dan sebagainya sudah pasti perkara ini, dan juga industri player, pembuat kereta ini. Memanglah kita dalam kearah melihat untuk memastikan keselamatan kenderaan dan juga pengguna-pengguna lain jalan raya yang lain itu diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya soalan yang kelima, saya mempersilakan Tuan Chow Zimin Yang Berhormat Kampar. Terima kasih Speaker. Soalan saya soalan nombor 5. Yang Berhormat Menteri Digital. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor 5. Tuan Ketua, pada 26 hari bulan Januari tahun 2024, Kementerian telah pun dimaklumkan mengenai satu kempen serangan cyber yang akan menyasarkan infrastruktur digital Malaysia oleh satu kumpulan yang dikenali sebagai R00TK1T ataupun secara lazim disebut sebagai Rootkit ASC Cyber Team. Kumpulan ini telah mendakwa mempunyai kepakaran untuk mengganggu dan melumpuhkan infrastruktur digital berdasarkan kempen-kempen mereka yang terdahulu. Susulan daripada ancaman oleh pihak tersebut untuk menutup rangkaian Maxis, pihak Maxis Berhad telah pun melaksanakan tindakan proaktif bagi menyemak kesahihan dakwaan ini dan telah mendapati bahawa hanya portal Maxis Interactive Retail Assistant Queue Management System di satu cawangan kedai Maxis adalah terkesan. Sistem ini merupakan sistem standalone dan tidak mempunyai sebarang sambungan kepada mana-mana sistem kritikal Maxis. Maxis juga telah memberi notifikasi sewajarnya kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun kata singkat JPDP bagi mengesahkan tirasan data peribadi hasil daripada forensik digital yang telah pun dilaksanakan. Tuan Di-Pertua, JPDP juga telah melaksanakan siasatan susulan daripada notifikasi yang telah diterima daripada pihak Maxis, dan siasatan telah pun mendapati bahawa tidak ada data peribadi yang telah terlibat berdasarkan kepada sampel data yang telah pun dikemukakan. Dalam apa jua keadaan, Tuan Di-Pertua, Kementerian ini menegaskan bahawa aspek keselamatan cyber adalah penting dan agensi-agensi di bawah kementerian, iaitu Cyber Security Malaysia dan juga JPDP serta Agensi Keselamatan Cyber Negara
atau singkat dikenali sebagai NACSA, sentiasa menjalankan pemantauan secara berterusan untuk memastikan keselamatan data dan juga infrastruktur digital negara adalah selamat. Tuan Ketua, Kementerian Digital akan terus bekerjasama dengan NACSA dan juga agensi-agensi cyber luar negara untuk menjejak dan mengambil tindakan terhadap sebarang pelaku ancaman. Kementerian sentiasa komited untuk terus melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bersama-sama semua pihak berkepentingan dalam memperkukuhkan kawalan keselamatan cyber demi memastikan tahap ancaman keselamatan cyber negara ada dalam keadaan yang terkawal. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Berhormat Kampa, soalan tambahan. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Soalan tambahan saya, pada 9 Februari, kumpulan hacker yang sama R00T K1T Rootkit telah mengumumkan keputusan untuk menghentikan serangan dibuat selepas rundingan sengit dan perjanjian telah dicapai. Soalan saya, adakah pihak kementerian terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam rundingan dan perjanjian dengan Rootkit? Jika ya, apakah perjanjian yang telah dicapai? Jika tidak, adakah kementerian tahu pihak manakah yang berunding dan mencapai perjanjian dengan Rootkit? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker atas soalan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian memang langsung tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam sebarang rundingan atau perjanjian seperti mana dinyatakan Tuan Speaker. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih. Padang Terap. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya berkenaan dengan serangan cyber ni sangat serius di Malaysia ni. Kerana kalau kita tengok laporan daripada sebuah firma keselamatan cyber global iaitu syarikat Kaspersky telah memberitahu bahawa jumlah serangan tahun lepas saja 26.85 juta dan bersamaan 70,000 serangan sehari. Dan isu yang kita hadapi dalam negara kita ni ialah kekurangan pakar keselamatan cyber. Kalau tahun lepas dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi, kita hanya ada lebih kurang 15,000 pakar keselamatan cyber. Jadi soalan saya, apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk meningkatkan jumlah pakar keselamatan cyber dan untuk mengatasi masalah serangan cyber ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih soalan daripada Padang Terap tadi. Saya, Tuan Speaker, kita lihat kepada masalah yang ada berkenaan dengan keselamatan cyber dan saya rasa topik yang dibincangkan itu juga hangat diutarakan dalam konvensyen-konvensyen dan konferensi yang kita hadir di seluruh rantau. Soal berkenaan dengan perlunya kita memperkukuhkan sistem itu memang menjadi soal yang kita memberi prioriti. Sekarang kita mempunyai agensi-agensi yang berkaitan. Seperti mana saya sebut tadi, kita ada Cyber Security Malaysia, kita juga ada NACSA. Dan di dalam keadaan yang tertentu yang melibatkan data peribadi, kita ada JPDP. Tetapi apa yang disebut oleh Yang Berhormat itu adalah penting. Kita perlu pastikan bahawa tahap kepakaran yang kita ada di dalam sektor ini sentiasa pada tahap yang memuaskan dan kita juga bersedia bergerak ke depan untuk menghadapi ancaman yang kita akan hadapi dalam masa depan. Tapi bilangan yang tertentu yang kita berkaitan dengan kepakaran ini, kita akan melaksanakan beberapa program Yang Berhormat. Program-program untuk kita meningkatkan kapasiti building dan juga di mana kita dapat menawarkan beasiswa daripada e-council sebanyak 5 juta untuk seramai 2,000 orang. Selain daripada itu, Yang Berhormat, kita juga perlu lihat kepada aspek akademik di dalam perkara ini. Banyak kita ada banyak universiti dan sebagainya, institusi pengajian yang juga menunjukkan minat di dalam bidang ini dan soal berkaitan dengan sama ataupun tidak kita boleh menarik kepakaran dan juga membina kepakaran untuk masa depan adalah penting. Dalam keadaan tersebut kita juga ada program-program di mana kita melaksanakan kerjasama dengan universiti-universiti dan juga syarikat-syarikat swasta untuk kita pastikan bahawa wujudnya langkah-langkah untuk kita mengukuhkan lagi tahap kepakaran yang perlu untuk aspek ini. Di dalam perkara yang sama, kita juga melihat kepada bagaimana kita boleh teruskan dengan latihan
yang diperlukan oleh Cyber Security Malaysia untuk melahirkan mereka-mereka yang profesional dalam aspek keselamatan cyber. Ini perkara yang saya rasa kalau Yang Berhormat lihat kepada cyber security memang dapat Yang Berhormat bukan sahaja lihat apa yang berlaku sekarang, tapi dalam masa yang lampau memang tindakan diambil untuk kita pastikan bahawa kita meningkatkan tahap aspek kepakaran. Itu di antara aspek-aspek langkah-langkah yang diambil Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat hendak saya memberi bilangan yang tertentu dan sebagainya, saya boleh beri dalam kaedah bertulis Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Majlis ke soalan yang ke-6, saya mempersilakan Komander Besar Nordin bin Ahmad Ismail, TLDM. Yang Berhormat Lumut. Terima kasih Datuk Speaker. OB Menteri, soalan saya nombor 6. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Lumut di atas persoalan terkait dengan Palapis. Sejarah pasukan latihan pegawai simpanan Palapis bermula apabila tertubuhnya Batalion Infanteri Askar Wataniah di Universiti Malaya pada 1 April 1965. Setelah batalion ini dibubarkan pada tahun 1979, ianya telah digantikan dengan ROTU, Reserve Officer Training Unit, dan seterusnya ditukarkan kepada Palapis. Penubuhan Palapis di Institusi Pengajian Tinggi IPT adalah berasaskan kepada yang pertama, kesedaran dan kepercayaan bahawa IPT dalam negara ini mempunyai potensi besar menyediakan sumber tenaga manusia yang berkelayakan akademik tinggi dan boleh memberikan sumbangan besar terhadap keperluan pertahanan negara. Yang kedua, kepercayaan bahawa berasaskan kelulusan akademik yang sedia ada kepada para pelajar dan mahasiswa ini boleh dijadikan pegawai simpanan yang dinamik serta berdedikasi. Pada masa ini terdapat sebanyak 20 universiti awam telah menubuhkan pasukan Palapis di universiti masing-masing dan Palapis darat telah berkembang di 19 universiti awam, manakala Palapis laut dan juga udara masing-masing di 11 dan 9 universiti awam. Sambutan mahasiswa terhadap Palapis di universiti-universiti ini adalah amat menggalakkan dan ini telah dapat mengekalkan pencapaian kekuatan 50% penyertaan daripada jumlah yang telah diperuntukkan berdasarkan Pelan Strategik Hala 7 Askar Wataniah tahun 2022-2030 yang menyasarkan seramai 1,000 orang untuk setiap pengambilan tahun anggota Palapis di Universiti Awam. Dan untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua, sehingga kini seramai 37,621 anggota Palapis telah berjaya ditauliahkan sebagai pegawai kadet Palapis melalui pasukan simpanan perkhidmatan masing-masing iaitu darat, laut dan udara. Itu saja jawapan. Soalan tambahan Yang Berhormat Lumut. Terima kasih OB Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya, apakah bentuk bantuan dan sokongan kerajaan dalam membantu transisi lepasan graduan Palapis ini untuk menyertai pasukan tetap termasuk agensi keselamatan lain, serta penambahbaikan dari segi penyediaan konsep latihan dalam usaha meningkatkan penyertaan rekrut baru dalam kalangan mahasiswa? Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Lumut di atas soalan tambahan. So kalau kita lihat bagaimana kita telah, bila kita sudah melatih Palapis ini, mereka mempunyai dua kaedah untuk mereka diserapkan ke anggota tetap. Pertama adalah mereka boleh terus menjadi anggota kerahan di Askar Wataniah. Jadi dengan cara itu mereka berpeluang untuk menjadi anggota tetap. Ataupun dalam masa yang sama mereka juga diberikan keutamaan untuk mereka mendapatkan sebagai anggota tetap melalui kaedah pencapaian akademik mereka lah, sebagai seorang pemegang ijazah. So mereka boleh buat permohonan di Kementerian Pertahanan. Melalui cara ini mereka boleh diserapkan sebagai anggota tetap. Dan kalau kita lihat insentif yang kita berikan kepada anggota-anggota pelapis ini di peringkat universiti, kita tahu bahawa latihan mereka setiap jam itu diberikan kadar sebanyak RM8.50 setiap jam. Itu salah satu insentif yang kita berikan. Di samping saya fikir kalau kita lihat di perkhidmatan-perkhidmatan lain,
Itu mungkin di kementerian-kementerian lain memberikan keutamaan. Tapi saya fikir dengan latihan yang diberikan, modul latihan yang diberikan, saya fikir persoalan yang melibatkan disiplin dan juga dedikasi dan juga integriti anggota-anggota pelapis kita ini boleh memberikan satu keutamaan untuk kerjaya mereka pada masa hadapan. Itu saja jawapan. Soalan berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kuala Pilah. Terima kasih, Timur Speaker. Yang Berhormat, daripada berehat ataupun bulan kemasa bersama dengan keluarga, pegawai-pegawai pelapis ini perlu memperuntukkan berpuluh-puluh jam untuk menjalani pelbagai latihan dan kursus ketenteraan pada hujung minggu dan cuti semester. Oleh itu, adakah Kementerian Pertahanan bercadang untuk meningkatkan jumlah allowance serta manfaat yang ditawarkan kepada pegawai-pegawai kadet bagi menghargai semangat dan penat lelah mereka ini, di samping dapat menarik minat lebih ramai mahasiswa menyertai pelapis? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pilah di atas persoalan yang dikemukakan. Kita memang di peringkat Kementerian Pertahanan sebenarnya melalui arahan daripada Yang Berhormat Menteri Pertahanan sendiri, kita memang membuat penilaian kepada pelapis dan juga askar wataniah kita, sama ada dalam bentuk insentif yang kita sediakan, termasuk aspek-aspek lain dari segi kebajikan mereka. Sebab itu kalau kita lihat dalam memenuhi keperluan latihan itu, mereka kadang-kadang perlu menyediakan hampir 240 jam dalam tempoh setahun itu bagi mereka memenuhi keperluan-keperluan latihan dan bagi memastikan bahawa mereka kekal sebagai askar wataniah itu sendiri. Sebab itu tidak dapat dinafikan seperti mana yang disebut oleh Kuala Pilah, memang kita di peringkat Kementerian Pertahanan sedang menilai kembali sama ada dari segi pembayaran mengikut jam itu ataupun lain-lain insentif yang boleh diberikan oleh kerajaan sebagai menghargai peranan yang dimainkan oleh askar wataniah bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Itu saja jawapan. Majlis ke soalan yang ketujuh dipersilakan Tuan Lee Chien Chung Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kerajaan Perpaduan selalu berbicara jujur. Soalan saya, soalan ketujuh. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Petaling Jaya. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedang membangunkan garis panduan governance dan kod etika AI. Dan garis panduan ini merangkumi pelaksanaan AI yang bertanggungjawab ke atas 3 kategori pengguna teknologi AI, iaitu orang awam, penggubah dasar dan pembangun teknologi. Pematuhan garis panduan ini dapat menjadi panduan dan rujukan kepada pengamal dan pembangun teknologi AI bagi mencegah dan meminimumkan risiko negatif yang lahir kesan dari penyalahgunaan teknologi ini. Ia juga adalah merupakan dokumen asas kepada pembangunan perundangan berkaitan AI di masa hadapan. Terkini, sesi konsultasi awam telah selesai dilaksanakan dengan Malaysia Productivity Corporation MPC melalui portal Unified Public Consultation UPC. Dokumen garis panduan ini telah diedarkan untuk konsultasi awam sehingga 8 hari bulan Mac 2024. Tujuan sesi ini adalah untuk mendapatkan pandangan daripada orang awam ke atas draft dokumen bagi tujuan penambahbaikan garis panduan tersebut sebelum dimuktamadkan. Minima tempoh konsultasi awam adalah selama 2 minggu dan mengikut garis masa pembangunan, dokumen garis panduan governance dan kod etika ini akan dibentangkan di Kabinet dalam bulan ini dan sebelum dilancarkan pada bulan April 2024. Dan pada masa ini, pemantauan dan kawalan ke atas teknologi digital seperti AI ini masih berada di bawah Akta dan Perundangan sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Perlindungan Data Peribadi, Akta Transaksi Elektronik dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Petaling Jaya. Datuk Yang di-Pertua, di California, Amerika Syarikat, AI Bill telah diketengahkan di State Senate mereka untuk tujuan mengawal selia risiko pelaksanaan AI dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang telah pun disebut oleh Tanjung Malim Yang Berhormat Menteri tadi. Malah terdapat sekurang-kurangnya 400 AI Bill telah diperkenalkan sekitar 44 wilayah di Amerika Syarikat. Persoalan saya adalah,
Adakah pembangunan garis panduan dan kod etika AI ini telah dirujuk dengan garis panduan negara-negara lain? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Memang dalam proses membangunkan garis panduan ini, negara kita merujuk kepada negara-negara yang lain. Walaupun ini adalah satu perkembangan yang baru, fenomena yang baru, tak banyak negara yang ada perundangan, tetapi adalah kita merujuk kepada negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, China dan Singapura. Mereka masing-masing ada sama ada guideline, framework ataupun prinsipal mereka. Yang satu-satunya perundangan yang diluluskan adalah di Parlimen EU setakat ini. Dan memang jawapannya adalah Yang Berhormat, kami ada merujuk kepada beberapa negara seperti yang saya sebut tadi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Indra. Terima kasih. Saya nak memanjangkan soalan Yang Berhormat Petaling Jaya. Pada waktu yang sama, di peringkat antarabangsa juga sedang berlaku pertembungan antara pihak-pihak seperti di United Nations yang cuba, ada sebuah kumpulan dipanggil Government Expert Group yang sedang cuba menghasilkan suatu macam perundangan antarabangsa berkaitan dengan internet yang ada kaitan dengan AI. Dengan izin seperti nak tengok behavior negara-negara anggota. Kemudian ada juga counter proposal dengan izin daripada China. Saya harap Yang Berhormat Menteri dan Kerajaan juga melihat keseluruhan sebab nanti kita terperangkap, kita tak nak kita terperangkap. Saya faham apa yang Berhormat sebutkan, tapi saya bimbang kita terperangkap dalam pertumbungan antara kuasa besar yang nak menguasai dunia atas talian. Terima kasih. Dan digital sekali. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih YB Indra Mahkota atas maklumat tersebut dan mesti sentiasa mengambil kira semua perkembangan di seluruh dunia, bukan saja di dalam negara lah tapi di seluruh dunia. Itu sebabnya kita adakan framework ini ataupun kita adakan garis panduan ini. Kita tidak terus adakan undang-undang. Framework ini ataupun garis panduan ini adalah untuk dirujuk sebagai satu, orang kata, living document dengan izin yang boleh dari masa ke semasa kita boleh buat perubahan terhadap garis panduan ini. Dan itu sebabnya kita belum ada lagi perundangan mengenai AI. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, saya pun satu tambahan lagi. Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat Indra Putra, terima kasih atas buku ini. Daripada apa yang saya baca awal, it is a good book interrelated to izin pentadbiran awam, pentadbiran parlimen dan sebagainya. It's a good book. Good. Berikutnya saya persilakan Tuan Haji Kamal bin Syahri, Yang Berhormat Kuala Kerau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh keberkatan. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Datuk Yang Tua. Kebanyakan penyedia platform media sosial mempunyai had umur pengguna akaun di mana hanya mereka yang berusia 13 tahun ke atas sahaja dibenarkan membuka akaun media sosial. Berdasarkan carian, memang sama ada X, Facebook, Instagram, WhatsApp dan TikTok semua meletakkan had umur minimal 13 tahun, kecuali Telegram 16 tahun. Bagi memastikan syarat umur ini dipatuhi, ibu bapa ataupun penjaga bertanggungjawab untuk memantau dan mengawasi aktiviti dalam talian anak-anak mereka. Ini kerana kanak-kanak masih boleh mendapat manfaat kandungan positif dengan melayari media sosial bersama-sama ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa atau penjaga perlu mengambil serius peranan mereka dalam keibubapaan digital ataupun digital parenting, serta perlu peka dalam menerokai kandungan serta platform alternatif yang terdapat dalam talian. Walau bagaimanapun, dalam pengamatan saya sendiri sebagai ahli parlimen di kawasan, bila saya bertemu dengan
pelajar-pelajar dalam program back to school dan sebagainya, saya bertanya berapa ramai di sini anak-anak yang ada akaun TikTok sebagai contoh. Semua yang hadir itu darjah 1 sampai darjah 6, hampir 90% daripada anak-anak ini semua ada akaun TikTok. Jadi walaupun ada garis panduan seperti ini, tapi ia tidak memadai. Maka Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC telah bekerjasama dengan 5 penyedia perkhidmatan di Malaysia iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan Time untuk menyediakan perkhidmatan alatan perisian yang dikenali sebagai Parental Control Tools yang membolehkan mereka memantau, menapis, menghadkan dan menyekat kandungan yang dilihat dan aktiviti anak-anak dalam talian. Ibu bapa atau penjaga juga boleh menggunakan perkhidmatan perisian lain bagi tujuan yang sama. Bagi menangani risiko dan ancaman terhadap kanak-kanak sama ada disebabkan orang lain atau tingkah laku mereka sendiri, pelaksanaan program-program berbentuk pendidikan dan kesedaran tentang keselamatan internet terus dipertingkat melalui inisiatif seperti Klik dengan Bijak dan Sukarelawan ICT Malaysia di sekolah-sekolah dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun NADI di seluruh negara. Pelaksanaan inisiatif ini diperkasa melalui jalinan kerjasama dengan agensi-agensi lain dalam membangunkan modul pendidikan berkenaan perlindungan kanak-kanak dalam talian untuk ibu bapa, penjaga dan kanak-kanak. Antaranya modul pendidikan keselamatan keluarga dan anak atau PEKA, modul Smart Start 2.0 pra-perkahwinan dan program ekspresi anak remaja lestari ataupun PEARL. Kolaborasi juga dijalankan bersama pertubuhan bukan kerajaan seperti Pertubuhan Pengangkat Malaysia, institusi pengajian tinggi dan pihak industri dalam memberi kesedaran mengenai perlindungan kanak-kanak dalam talian. Pada masa yang sama, Jemaah Menteri pada bulan lalu telah bersetuju untuk mewujudkan satu jawatan kuasa kerja yang akan meneliti cadangan penggubalan undang-undang baru berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian, termasuk juga aspek-aspek keselamatan dalam talian. Jadi ini kita akan ada mesyuarat selepas ini untuk meneliti beberapa aspek dan sekiranya perlu apa-apa akta dipinda dan tindakan diambil oleh MCMC yang bersifat segera, ini yang akan diusahakan oleh pihak kementerian sekarang. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Kuala Kerau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, adakah pihak kementerian bersetuju sekiranya kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dibuat melalui MCMC agar dapat diwujudkan polisi kewarganegaraan digital ataupun digital citizenship dengan izin yang diterapkan dalam silibus kurikulum atau dimodulkan agar pelajar lebih berkeupayaan untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab, bertata susila dan selamat. Dan yang kedua, apa pula perancangan kerajaan bagi membenteras penjualan bahan pornografi di media sosial terutamanya di X dan Telegram yang turut melibatkan pelajar sekolah menengah terutamanya agar kejadian seumpama DDH dapat dibendung terus daripada talian. Terima kasih. Yang soalan kedua tadi boleh ulang balik? Perancangan kerajaan bagi membenteras penjualan bahan pornografi dalam talian. Ya. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang sangat baik. Mengenai konsep kewarganegaraan digital ini sudah pasti bukan hanya melibatkan Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan, malah Kementerian Digital, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengajian Tinggi sebagai contoh. Jadi dia merentasi sejumlah kementerian. Sudah pasti ada modul-modul yang perlu diteliti dan insya-Allah cadangan yang baik ini akan kita susuli. Pada waktu ini ia akan bermula insya-Allah dengan perbincangan antara Kementerian Komunikasi dan Kementerian Pendidikan mengenai aspek keselamatan dalam talian, tapi boleh dikembangkan ke dalam aspek yang disebutkan tadi. Berkenaan dengan jualan bahan-bahan lucah ataupun tayangan bahan lucah dalam pelbagai platform termasuk dalam X yang dimaksudkan yang disebut tadi, memang bagi bahan lucah, kalau saya boleh sebut di sini, setakat 1 Januari hingga 2023 hingga 1 hari bulan Mac 2024, sebanyak 38 aduan telah diterima dan disiasat oleh MCMC berhubung kandungan lucah
di bawah Seksyen 233 Akta 588. Daripada 38 aduan tersebut, 18 kes masih dalam siasatan, 2 kes telah dikeluarkan notis amaran dan 18 kes berstatus tiada tindakan lanjut dan atau tiada kesalahan dizahirkan, no offence disclosed, NOD. Ini melibatkan mungkin bahan-bahan yang telah diturun atau dipadamkan, sama ada dipadamkan oleh penyedia platform tersebut ataupun di atas arahan daripada MCMC. Jadi memang di pihak MCMC beberapa perkara telah diambil, walau bagaimanapun penting saya sebut di sini, seringkali usaha untuk menangani sebaran bahan seperti bahan lucah dan juga beberapa perkara yang lain, dia bersifat dengan izin cat and mouse. Kita tutup sini, dia muncul sana. Kita tutup sana, dia muncul situ pula. Jadi di sini kerjasama yang lebih erat bersama penyedia platform media sosial ini diperlukan. Contoh, salah satu isu yang dihadapi oleh pihak PDRM untuk membuat siasatan ialah aspek profiling bagi akaun-akaun yang membuat ataupun memuat naik bahan-bahan lucah ini. Jadi di situ kerjasama yang lebih baik diperlukan daripada platform-platform media sosial. Ada beberapa langkah telah diteliti dan insya-Allah kita akan umumkan tidak lama lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Batu Pahat. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya nak tanya kepada Menteri soalan tambahan saya. Beberapa negara luar telah mengambil tindakan atau menutup antaranya sosial media, antaranya TikTok lah. Dan baru-baru ini kerajaan Amerika Syarikat telah ambil kehadapan untuk cadangan untuk menutup TikTok ni kerana katanya membawa mudarat. Adakah kerajaan Malaysia ke arah tu untuk menutup TikTok atau mana-mana sosial media yang memudaratkan? Terima kasih Ya Muhammad Datuk Mentua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada waktu ini kerajaan tidak berhasrat untuk menutup mana-mana platform media sosial. Yang kita lihat ada beberapa perkara yang dibangkitkan yang kita harap dengan pertama kerjasama yang lebih baik daripada platform-platform media sosial serta mungkin undang-undang yang lebih padu ataupun lebih sesuai ataupun sesuai manfaat dengan keperluan sekarang. Ini akan dapat membantu negara, ekonomi negara kita, rakyat negara kita meraih manfaat daripada penggunaan platform-platform ini. Walau bagaimanapun kita mengambil maklum ada sejumlah negara. India sebagai contoh. TikTok telah ditutup sejak 5-6 tahun yang lalu. China, ya, TikTok tidak wujud langsung dan aplikasi yang berbeza wujud di situ iaitu Douyin. Ya. Dan kalau di Amerika Syarikat isunya lebih kepada aspek pemilikan data. Ya, bukan kepada aplikasi semata-mata dan ini ada beberapa isu yang lain. Ya, jadi dari segi pemilikan itu yang dipersoal di Amerika Syarikat. Jadi kalau kita lihat di antara negara-negara ini dengan penyedia-penyedia platform ini ada mungkin aspek-aspek yang lain, ya. Mereka mungkin ada senario yang berbeza yang ingin mereka tangani. Di Malaysia kita pada waktu ini saya ulang tidak berhasrat untuk menutup mana-mana platform media sosial, tapi kita percaya kita perlukan kerjasama yang lebih baik daripada platform-platform ini dan ada beberapa langkah yang sedang dipertimbang untuk pastikan sekiranya ada isu-isu seperti keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak terutamanya, isu bahan-bahan lucah, bahan-bahan pornografi dan sebagainya dapat ditangani dengan lebih baik, termasuk juga masalah jualan produk-produk yang mungkin tidak patut. Ya, jadi ada beberapa perkara ini sedang diteliti dan insya-Allah kita akan tangani dengan lebih menyeluruh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Komunikasi. Kita terus ke soalan yang ke-9. Saya mempersilakan Tuan Cha Kee Chin Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kepada rakan-rakan beragama Islam, salam Ramadan. Soalan saya soalan ke-9. Yang Berhormat Menteri Dagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat menyambut Ramadan kepada semua. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Rasah di atas soalan Tuan Yang Di-Pertua.
Konsep rahmah yang dibawa melalui program Payung Rahmah sejak 11 Januari 2023 telah mendapat sambutan yang menggalakkan di seluruh negara, sama ada daripada pihak pengguna maupun industri. Ini dibuktikan melalui kajian impak program Payung Rahmah pada akhir tahun 2023, di mana kita telah kementerian telah pun mengkaji melantik konsultan untuk menjalankan kajian impak ini. Berdasarkan hasil daripada kajian, didapati 81% rakyat Malaysia berpuas hati dengan pelaksanaan program Payung Rahmah yang meliputi inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan di bawah program Payung Rahmah seperti bakul rahmah, jualan rahmah, pakej rahmah dan menu rahmah. Manakala 87% rakyat Malaysia juga berharap agar program Payung Rahmah dikekalkan. Juga antara dapatan ialah 73% daripada responden bersetuju bahawa inisiatif Payung Rahmah dapat mengurangkan kos sara hidup. Sehubungan dengan itu, KPDN terus komited untuk meneruskan dan memperluaskan program Payung Rahmah pada tahun 2024 sebagai salah satu strategi menangani kos sara hidup rakyat. Mulai 1 Mac 2024, program Payung Rahmah telah dijenamakan semula kepada program Payung Rahmah Madani. Tuan Yang di-Pertua, 3 inisiatif baru yang diperluaskan di bawah program Payung Rahmah Madani adalah: yang pertama, memperkenalkan inisiatif Ihsan Rahmah oleh pihak swasta dan industri. Inisiatif ini merupakan satu pendekatan untuk melibatkan pihak swasta dan industri dalam sebarang program berbentuk sumbangan ihsan jualan rahmah kepada komuniti, termasuk kepada pekerja mereka sendiri. Inisiatif Ihsan Rahmah ini adalah sejajar dengan nilai ihsan yang terkandung dalam gagasan Malaysia Madani. Di samping memperkasakan program Payung Rahmah melalui pendekatan whole of nation dengan izin Tuan Yang Di-Pertua. Sebagai permulaan, program jualan ihsan rahmah ini, musim perayaan diperkenalkan pada tahun ini sebagai menunjukkan ketersediaan pihak pemain industri sektor peruncitan untuk melaksanakan program jualan rahmah melalui 7 siri sambutan perayaan utama dan acara khas di Malaysia. Prosedur melaksanakan jualan murah ini adalah tertakluk pada prosedur permohonan notis jualan murah, dan saya nak maklumkan bahawa tiada peruntukan dari Belanjawan 2024 untuk program ini. Kedua, merancang pelaksanaan Pasar Rahmah yang turut meliputi perluasan pelaksanaan inisiatif Bazar Ramadan Rahmah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan akan disambung pada tahun ini di 64 lokasi di seluruh negara. Izin Tuan Di-Pertua sedikit masa lagi ya. Dan di Bazar Ramadan Rahmah ini ianya akan melibatkan menu rahmah dan juga e-wallet. Ya, pemberian e-wallet kepada pengunjung-pengunjung. Contoh, esok kita lancarkan di Precinct 14 Putrajaya, kita akan keluarkan 1,000 e-wallet bernilai RM20 satu. Ketiga, kad diskaun khas menu rahmah kepada semua pengusaha menu rahmah dan menu siswa rahmah. Sejak pendaftaran kad diskaun khas menu rahmah ini diumumkan pada 2 November 2023, KPDN melihat bahawa pelaksanaan promosi dan advokasi ini wajar digerakkan untuk membantu pengusaha makanan berskala kecil dan sederhana untuk terus mengeluarkan menu makan tengah hari atau makan malam pada harga mampu milik, di samping mengekalkan khasiat dan keenakan makanan yang dihidangkan. Jadi kita harap Tuan Di-Pertua kita dapat teruskan usaha menu rahmah ini dengan kita menawarkan kad diskaun menu rahmah ini. Jadi dengan menu rahmah, jualan rahmah, pakej rahmah, bakul rahmah, ya, kita harap kita akan dapat teruskan program-program ini demi membantu rakyat dalam menangani kos sara hidup. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan tambahan yang berhormat Rasa. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya meneliti jawapan tersebut dan bagi saya jawapan itu menunjukkan komitmen daripada kerajaan, komitmen berterusan untuk mengurangkan kos sara hidup. Cuma ada 2 soalan tambahan di sini. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada sebut berkenaan dengan kad diskaun ramah untuk pengusaha makanan yang berskala kecil dalam supaya barangan ataupun kos mereka dapat dikurangkan. Bagaimanakah pasaraya menerima? Berapa banyakkah pasaraya yang menerima penggunaan kad ini? Dan yang kedua, sekarang ni bulan Ramadan, kita tahu Bazar Ramadan. Tadi disebutkan 64
lokasi ada bazar Ramadan. Jadi saya nak tanya, bagaimanakah bazar ini dapat membantu rakyat dan bagaimanakah penerimaan daripada peniaga sendiri? Sebab kita nak bazar Ramadan ramah ni sustainable, boleh dikekalkan dan boleh diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang supaya lebih banyak bazar Ramadan terlibat. Jadi perlu ada satu peimbangan baik untuk pengguna supaya pengunjung dapat membeli barangan makanan dengan harga yang lebih murah, dan baik untuk peniaga yang tersebut untuk mereka cari rezeki sebelum raya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Yang Berhormat Rasah di atas soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua, kad diskaun menu rahmah ini sehingga kini ada 97 permintaan daripada peniaga-peniaga ya untuk kad diskaun ini, dan kita telah pun luluskan lebih kurang 30. Cuma masalahnya kita ambil masa untuk meluluskan kerana kita perlu buat penaziran bahawa kita nak pastikan bahawa mereka benar-benar menawarkan menu rahmah dan tidak mengambil kesempatan di atas kad diskaun ini. Setakat ini pihak-pihak supermarket dan sebagainya amat memberi sokongan, dan ada 6 rakan strategik kita yang telah pun menawarkan kad menu rahmah di mana diskaun sehingga 40% akan diberikan kepada peniaga-peniaga yang membawa kad diskaun menu rahmah itu apabila mereka berbelanja untuk barang-barang keperluan menyediakan menu rahmah nanti. Bahagian yang kedua berkenaan dengan Bazar Ramadan Rahmah, Tuan Yang di-Pertua, penerimaan amat baik daripada peniaga-peniaga, dan insya-Allah kita menyasarkan lebih kurang 40% daripada peniaga-peniaga di Bazar Ramadan Rahmah itu menawarkan menu rahmah, dan setakat ini pendaftaran itu berterusan ya, baru hari kedua bulan kita berpuasa, tapi untuk Bazar Ramadan Rahmah yang kita nak lancarkan besok, kita sudah pun ada 26 peniaga yang bersedia untuk bersama kita di dalam menawarkan menu rahmah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat Tumpat. Betul. Bukan ada sila tadi. Minta maaf. Ya, tersilap. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Rantau panjang. Rantau panjang. Okay. Minta maaf. Terima kasih Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucap tahniah di atas usaha yang telah dibuat untuk menangani isu kos sara hidup yang semakin meningkat. Soalan saya, berapa kos yang telah dibelanjakan oleh kerajaan setakat ini dalam semua program-program rahmah yang telah dilaksanakan dengan pelbagai program yang telah disenaraikan, dan setakat ini macam mana program ini untuk kita nafaatkan ke kawasan kami ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Jadi kami juga yang tidak ada peruntukan, kami memerlukan program-program ini untuk membantu. Jadi sejauh mana pelaksanaan ini dilaksanakan di parlimen-parlimen yang memerlukan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Panjang, sahabat saya. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan jualan rahmah ya, saya nak berkenaan dengan jualan rahmah yang ada peruntukan. Kita menawarkan jualan rahmah ni sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Sekurang-kurangnya Tuan Ketua, 2 kali sebulan di setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Tak kira sama ada kawasan itu kawasan pembangkang ataupun kawasan kerajaan ya. Dan untuk Ramadan pula kita tambah lagi Datuk Yang Ketua dengan menawarkan 450 tambahan jualan rahmah Ramadan. Ya, yang tadi tu kita teruskan, dan untuk Ramadan kita tambah jualan rahmah Ramadan berjumlah 450 di seluruh negara, tak kira parlimen mana, dan ianya ditambah dengan lebih barang basah ya untuk memenuhi keperluan rakyat ya di waktu menyambut Ramadan ini. Berkenaan dengan menu rahmah juga kita buka di seluruh negara, dan juga di Bazar Ramadan Rahmah ya, yang saya sebutkan 64 tadi, saya ada senarai ini di Kelantan pun ada, di Terengganu pun ada ya, di negeri-negeri pembangkang pun kita laksanakan Bazar Ramadan Rahmah Datuk Yang di-Pertua. Jadi ahli-ahli yang berhormat boleh pergi kepada website jumlah dapat tahu kos yang ditanggung oleh kerajaan dalam program rahmah. Ya. Okey, kos yang ditanggung oleh kerajaan Yang Berhormat Rantau Panjang, kita ada allocation ya, dengan izin Datuk allocation 200 juta yang diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini untuk tahun 2024 untuk jualan rahmah
dan juga untuk bazar, untuk pasar rahmah. Akan tetapi seperti saya katakan tadi, jualan ihsan rahmah tu tak ada peruntukan. Dia tidak memerlukan peruntukan kerana ini adalah daripada rakan strategik kita yang kerjasama rakan strategik kita dengan komitmen mereka untuk berikan jualan itu jualan murah. Ya, menu rahmah juga tak ada komitmen daripada belanjawan. Tuan Yang di-Pertua. Jadi jualan rahmah saja yang kita ada 200 juta yang telah pun diluluskan di peringkat di Parlimen untuk belanjawan 2024. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Majlis kesoalan yang ke-10, saya mempersilakan Kapten Bersara Az-Zahari bin Hassan Yang Berhormat Padang Rengas. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ada saya Kapten Merchant. So bukan Kapten Bersara. Patutlah sini. Okey, baik. Betul kan? Marah nanti tentera darat. Okey. Baik, dahlah. Kos sara hidup tinggi, ramai rakyat mengeluh. Soalan saya hari ini soalan nombor 10. Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, sila jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Pengangkutan amat memandang serius berhubung isu pemanduan kenderaan motor oleh pemandu bawah umur dan tanpa lesen sehingga boleh menyebabkan bahaya bukan sahaja kepada dirinya malah kepada pengguna jalan raya yang lain. Kementerian Pengangkutan melalui agensinya JPJ senantiasa melaksanakan penguatkuasaan secara berterusan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan kepada undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam hubungan ini, JPJ boleh mengambil tindakan terhadap ibu bapa atau penjaga yang membenarkan remaja di bawah umur memandu kenderaan motor tanpa suatu lesen memandu yang sah. Kesalahan ini boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 39 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Selain itu JPJ turut boleh mengambil tindakan terhadap pemilik kenderaan yang membenarkan remaja di bawah umur memandu kenderaan motor tanpa suatu lesen memandu yang sah. Di bawah Seksyen 26(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987, tindakan boleh diambil terhadap pemilik kenderaan yang dipandu oleh seseorang yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Mana-mana orang yang didapati bersalah boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya. Untuk makluman, jumlah pengeluaran saman bagi kesalahan memadu di bawah umur bagi tahun 2024 setakat 29 Februari ini adalah sebanyak 578 kes. Terima kasih. Padang Rengas. Soalan tambahan saya. Adakah pihak kementerian telah menjalankan sesi libat urus dan apakah hasil maklum balas bersama pihak NGO, masyarakat awam serta agensi yang terlibat mengenai Akta Pengangkutan Jalan 1987 sedia ada, termasuk semakan semula hukuman denda di bawah Seksyen 26(2) di bawah Akta Pengangkutan Jalan itu yang memperuntukkan hukuman denda minimum RM300 sehingga RM2,000 atau penjara sehingga 3 bulan atau kedua-duanya terhadap pemandu bawah umur ni. Soalan kedua, adakah kempen dan program mengenai kesedaran perundangan dan implikasi kemalangan berhasil, dan jika tidak, adakah pihak kerajaan akan melakukan rombakan mengenai isu ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, berkaitan dengan libat urus itu, yang sebenarnya undang-undang ini sudah lama telah pun diwujudkan akta ini. Jadi ianya memang sebenarnya sudah dipahami, hanya saja ialah saya rangkaikan dengan soalan kedua, iaitu sebab itu program yang dibuat sekarang ini.
kerajaan menyedari memang banyak yang tak berlesen ini, khususnya yang di bawah B40 sebab ketidakmampuan ataupun sebab-sebab lain. Jadi kerajaan telah pun sekarang ini membuat lesen My License B2 itu. My License B2 yang sekarang ini yang terkini dibuat seluruh negara mengikut peruntukan yang disediakan tiap-tiap tahun iaitu di mana kita memberikan bantuan di mana bekerjasama dengan IM untuk memastikan pemandu-pemandu kita ini menggunakan mempunyai lesen. Secara layman punya top, kita paksa mereka untuk belajar memandu berhemah. Sekarang ni memang banyak yang boleh pandu, tetapi tengok buku pemanduan pun tak pernah. Banyak yang sebenarnya. Masa kita mendaftar untuk My License B2 ini, saya sendiri secara peribadi banyak terkejut. Yang selama ni banyak jalan sana jalan sini, rupa-rupanya selama ni tak berlesen. Tetapi bawa steady, memang steady, hebat. Dengan repeatnya itu lagilah, itu stun lagi. Jadi ini adalah program yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan ini bukan hanya setakat B license motosikal B2 ini, tetapi juga kepada lori-lori yang juga ada yang tak berlesen, iaitu dengan memberi kemudahan, iaitu dengan mengadakan lesen vocational kenderaan yang juga dibiayai oleh kerajaan untuk memastikan selain daripada menambah bilangan pemandu-pemandu lori yang kita kekurangan, tetapi juga yang ada lesen yang telah pun yang sebenarnya memandu lori tanpa lesen juga banyak dijumpai juga semasa penguatkuasaan dibuat. Jadi ini program-program yang dibuat oleh kerajaan. Kalau nak lihat rekod saman dan sebagainya memang banyak. Dalam tahun ini saja ada 500 lebih. Ringkaskan jawapan. Okey, yes. 2023 2000 lebih yang kena saman bawah umur ni. 22 ada 200 dan jumlah yang antara 21 sehingga 24 ini setakat ini dah 3000 lebih dah. Jadi program yang dibuat kerajaan ini ialah bagaimana kita mendidik pemanduan. Orang muda-muda kita yang khususnya yang dulu umur dekat-dekat nak 16 tahun ke atas diberi pendidikan. We force them untuk baca undang-undang jalan dan sebagainya. Dan kita yang ada lesen ini sendiri pun sebenarnya lepas dah dapat lesen, kita boleh tanya bila kita ada buka buku tu balik, nak rujuk-rujuk lagi, nak refresh ourselves kadang-kadang kita sendiri pun tak buat, apatah lagi yang belum pernah tengok buku pun. Tapi we force them kena buat dengan membantu memberi kemudahan kepada mereka. Itu program yang dibuat pada masa ini. Bukit Bintang. Terima kasih Pak Jam itu Ketua Suara Dampang. Saya ingin bertanya yang berhormat Timbalan Menteri, adakah bentuk hukuman ke atas pemandu bawah umur sekarang mematai atau adakah cadangan lebih keras dan tegas akan dilaksanakan oleh kerajaan? Terima kasih. Jadi undang-undang yang sedia ada ialah kita memang tahu yang ada 3 bulan, 6 bulan dan maksimum penjara dan saman dalam denda RM2,000 Jadi sebagaimana ditanya oleh Padang Rengas tadilah, kita boleh melihat perkara ini, rasanya undang-undang ini kalau kita membuat libat uruslah, apakah rakyat kita bersedia untuk menerima hukuman yang lebih berat lagi jika didapati bersalah. Tetapi kita di kementerian dengan agensi-agensi kami, MIROS dan sebagainya, di samping kita memberikan juga bentuk pengejaran, advokasi lah untuk pemanduan ini dan memberi kemudahan yang seperti saya katakan tadi B2 itulah My License, lebih kepada itu daripada mungkin mengeraskan menambah lagi hukuman untuk mereka yang di bawah umur ini Jadi they still have a long way to go lah. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi di nombor 16 sehingga selesai giliran
Kementerian Belia dan Sukan di nombor 22 seperti dalam susulan giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan usul menjunjung kasih ke atas Tita Diraja dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 14 Mac 2024. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang Berhormat, saya bangun bawah 18.1. Yang Berhormat Arau. Ya. Saya dimaklumkan bahawa Tan Sri Speaker sudah jawab arau dan usul 18.1 telah ditolak. Dan ada satu lagi usul arau hantar selepas jam 10 pagi semalam, tidak cukup 24 jam hari persidangan untuk diputuskan pada hari ini. Jadi ia masih dalam pertimbangan dan akan diputuskan kelak. Sila duduk. Yang Berhormat, 18.1 ni saya setelah berbincang dengan semua pihak, iaitu untuk dibawa ke Kamar Khas berhubung dengan Yang usul Berhormat Arau. membincang keperluan Malaysia Yang menghantar Berhormat Arau, sila duduk. kemanusiaan ke Palestin. Sila duduk, Arau. Ini bukan cadangan, ini adalah telah dibincang dengan semua pihak. Ini Dan bukan mereka masa minta untuk saya arau bawa usul bentangkan ni. di sini. Sila duduk. Jadi kalau speaker Kalau tolak, tidak saya mau duduk, sila keluar. Eh? Boleh duduk? Tak, saya nak cerita Saya sudah bahawa kata itu usul masih ni tunggu keputusan speaker. Saya minta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menjawab. Yang Berhormat, ada lagi satu usul apa 18.1. Yang Berhormat Arau. Ada lagi satu. Yang Berhormat Arau. Ya. Saya bagi amaran kalau tak mau duduk Tak, saya ada sila lagi keluar. satu usul. Saya sudah kata satu usul sudah diputuskan, ditolak dan satu lagi masih dalam pertimbangan. Saya hantar 3. Sila duduk. Tak, saya hantar 3 Yang Berhormat. Saya kena beritahu saya hantar 3 usul. Ada 4 usul saya tahu. Okey, kalau Yang Berhormat tak terima tak apa. Masih dalam pertimbangan. Sila yang duduk tajuk dia Arau. berhubung dengan berting-peting ahli. Masih dalam pertimbangan. Saya ada Berhormat hak di atas Timbalan dewan Menteri, ni. sila jawab. Saya juga seperti ahli parlimen lain Arau? berhak untuk saya berucap. Arau mau rehat? Bukan rehat, nak hukum lah. Tak nak Salam masalah. sejahtera, salam Malaysia menadi. Puan Yang di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada ke bawah Dulia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Semoga pemerintahan Tuanku diberkati dengan nikmat kesejahteraan, perpaduan dan kemakmuran kepada rakyat dan negara. Saya juga ingin merafak sembah ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Seterusnya, saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan perkara-perkara berkaitan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sepanjang tempoh perbahasan Tita Diraja pada sidang Dewan kali ini. Khususnya, Yang Berhormat Sungai Besar, Kinabatangan, Kudat, Gombak, Sempurna dan Betong. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memulakan sesi pergulungan ini dengan menjawab 3 soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Besar serta Yang Berhormat Betong. Nombor 1, cadangan pemberian moratorium khas kepada usahawan PMKS. Yang Berhormat Sungai Besar
telah mencadangkan moratorium khas kepada usahawan PMKS yang terkesan sehingga menjejaskan operasi perniagaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam tempoh ini agensi-agensi pembiaya di bawah KUSKOP seperti Tekun Nasional, SME Bank, Bank Rakyat dan AIM tidak mempunyai perancangan untuk menyediakan moratorium khas kepada usahawan terlibat. Walau bagaimanapun, bagi usahawan yang mengalami isu kesukaran pembayaran balik pinjaman, usahawan tersebut boleh mengadakan perbincangan lanjut dengan agensi-agensi pembiaya di bawah KUSKOP untuk permohonan penjadualan dan penstrukturan semula pembayaran balik pembiayaan. Soalan seterusnya, usaha bagi mempermudahkan permohonan pembiayaan daripada usahawan. Di samping itu, Yang Berhormat Sungai Besar serta Yang Berhormat Betong turut membangkitkan usaha yang dilaksanakan oleh agensi pembiaya di bawah KUSKOP bagi mempermudahkan permohonan pembiayaan daripada usahawan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kementerian ini telah menekankan supaya agensi-agensinya memudah cara permohonan pembiayaan daripada usahawan. Bagi tujuan ini, antara tindakan yang telah diambil adalah tindakan seperti berikut. Tekun Nasional telah mengurangkan keperluan dokumentasi daripada 17 dokumen, hanya 4 dokumen sahaja yang diperlukan sekarang bagi skim pembiayaan tekun. Tempoh kelulusan pembiayaan juga dikurangkan kepada 7 hari bekerja daripada 21 hari bekerja. Serta urusan penyaluran pembiayaan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja. Yang Mak Menteri sedikit. Terima kasih Yang Mak Menteri. Sebenarnya usahawan yang paling sangat terkesanlah hampir 1 juta usahawan informal, dan mereka wajar dibantulah selepas era pandemik dan beratus ribu yang gulung tikar tu. Cuma harapan daripada kita, harapan daripada usahawan-usahawan itu memang ada satu moratorium khas kepada mereka untuk mereka pulihkan semula perniagaan mereka, terutamanya usahawan-usahawan informal lah. Jadi cuma saya nak tanya satu lagi soalan kepada Menteri, apa dia sebenarnya pelan pemformalan usahawan informal ni? Adakah dia membantu dalam bentuk kewangan, pembiayaan ataupun dalam bentuk pendidikan, kan? Cara mengurus tunai dan sebagainya. Jadi silakan. Pak Menteri. Isu moratorium tu Yang Berhormat, sebelum ni saya pun telah memberi jawapan. Isu moratorium ni pernah kami memberikan moratorium sebanyak 1 tahun sebelum ni. Kalau kita bandingkan apa yang sedang berlaku, especially yang dengan informal ni, kami memang adakan perjumpaan dengan yang memerlukan bantuan sebagai rujukan kepada kementerian dan agensi untuk membantu usahawan informal untuk memformalkan perniagaan mereka. So kita akan memberikan pelancaran ni pada tahun yang akan datang seperti yang dilakukan tahun sebelum ni dari segi pendaftaran secara formal. Saya menyambung. Kedua adalah SME Bank yang telah memproses permohonan secara purata dalam tempoh 21 hari bekerja berbanding dengan 30 hari bekerja. Bank Rakyat telah mengurangkan tempoh kelulusan pembiayaan mikro daripada 10 hari kepada 6 hari bekerja. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM telah mengurus tempoh pengeluaran pembiayaan dalam tempoh masa 10 hari berbanding dengan 16 hari sebelum ni. Pernas juga telah mengambil inisiatif dengan mendigitalkan proses permohonan pembiayaan dan akan digunakan pada bulan Julai 2024. Agensi KUSKOP yang menawarkan bantuan kewangan seperti pinjaman di bawah Amanah Ikhtiar AIM dan grant di bawah SME Corp serta pembiayaan mikro untuk penjaja dan peniaga kecil MPPK di bawah Bank Rakyat juga tidak mengambil kira penilaian SITOS dan SIKRIS bagi sumber peruntukan yang menggunakan dana kerajaan. Seterusnya, cadangan pembukaan lebih banyak kedai koperasi, Koopmart. Puan Yang di-Pertua,
Yang Berhormat Sungai Besar juga turut membangkitkan cadangan pembukaan lebih banyak kedai koperasi Co-op Mart dan mencadangkan pembukaan kedai di setiap kawasan parlimen. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 1 Mac 2024, sebanyak 2,611 Co-op Mart telah ditubuhkan di seluruh negara. Melalui rangkaian Co-op Mart ini, gerakan koperasi dapat menawarkan barangan keperluan kepada rakyat pada harga yang berpatutan di mana terdapat bekalan diperoleh secara terus daripada pengeluar seperti ayam dan sayuran. Mengenai cadangan pembukaan rangkaian Co-op Mart di setiap kawasan parlimen, ia perlu diteliti dari aspek kesesuaian lokasi dan sebagainya. Pada masa ini, KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM akan memberi fokus kepada usaha untuk mengukuhkan rangkaian Co-op Mart yang sedia ada. Pembukaan rangkaian Co-op Mart yang baru pula akan diberi keutamaan kepada kawasan perumahan berpotensi seperti program perumahan rakyat PPR dan projek perumahan penjawat awam Malaysia PPAM. Selain itu, selaras dengan aspirasi Dasar Koperasi Malaysia DAKOM 2030 bagi memajukan sektor koperasi untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat, Kementerian melalui SKM juga telah melaksanakan program jualan madani koperasi sebagai salah satu alternatif dalam membantu kerajaan menangani kos sara hidup. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan barangan keperluan harian dengan kadar penjimatan sehingga 20% yang akan dapat meringankan beban kehidupan seharian rakyat. Sehingga Januari 2024, sebanyak 22 program madani koperasi telah dilaksanakan dengan insentif subsidi sebanyak 1.24 juta. Seterusnya, cadangan penyediaan gerai perniagaan kepada penjaja dan peniaga kecil. Puan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Kinabatangan yang telah membangkitkan cadangan menyediakan gerai perniagaan kepada penjaja dan peniaga kecil. Untuk makluman ahli yang berhormat, KUSKOP sentiasa peka dan prihatin dalam menyediakan kemudahan infra seperti premis dan gerai perniagaan yang kondusif kepada komuniti penjaja dan peniaga kecil. Dalam hubungan ini, pada 2024, KUSKOP akan memulakan projek tamu desa dengan UDA Holdings sebagai agensi pelaksana yang bertujuan untuk membina dan menaik taraf kemudahan ruang niaga dan infrastruktur keusahawanan di luar bandar di Sabah dan Sarawak juga. Projek ini akan melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM19 juta yang tentunya akan dapat memberi manfaat kepada usahawan, penjaja dan peniaga kecil ke luar bandar. Selain itu, KUSKOP juga telah memohon projek menaik taraf kemudahan sebanyak 15 fasiliti penjaja dan peniaga kecil di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT untuk fasa 1 yang melibatkan beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Kemudiannya, pelaksanaan program pembangunan keusahawan di Parlimen Kudat. Puan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Kudat pula telah menyentuh mengenai pelaksanaan program pembangunan keusahawanan di Parlimen Kudat oleh kementerian ini dan agensi-agensinya di bawahnya. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi kawasan Parlimen Kudat terdapat pelbagai skim pembiayaan dan program pembangunan usahawan yang telah dilaksanakan. Antaranya adalah seperti berikut. Seramai 1,392 orang usahawan di Kudat telah menerima pembiayaan di bawah Tekun Nasional melibatkan dana berjumlah 16.75 million dengan izin. Pada tahun 2024, sebanyak 6 juta dianggarkan telah disediakan oleh Tekun untuk usahawan mikro di Parlimen Kudat. Bagi tempoh 2020 sehingga 2023, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 9.33 juta kepada sahabat usahawan AIM di Parlimen Kudat. Selain itu, sejumlah 7.98 juta telah diperuntukkan pada tahun 2024 kepada seramai 1,995 sahabat usahawan AIM di Parlimen Kudat.
Bank Rakyat juga telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 5.25 juta kepada seramai 159 usahawan di Parlimen Kudat pada tahun 2020 sehingga 2023. Bagi tahun 2024, sebanyak 4.2 juta telah diperuntukkan untuk usahawan di Parlimen Kudat oleh Bank Rakyat. Seramai 3 usahawan PKS di Kudat juga telah menerima pembiayaan berjumlah 2.74 juta di bawah SME Bank pada tahun 2023. Melalui program Tunas Usahawan Belia Bumiputra, TUB, di bawah SME Corp, seorang usahawan belia dari Parlimen Kudat telah menerima geran peruntukan sebanyak RM20,000 pada tahun 2023. Bagi tahun 2024 ini, seramai 5 usahawan belia dari Parlimen Kudat akan mengikuti program TUB yang dijangka bermula pada bulan Mei. Seterusnya, cadangan menghasilkan tenaga kerja berbakat untuk meningkatkan pengembangan PKS. Puan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Gombak telah mencadangkan supaya tumpuan wajar diberikan bagi menghasilkan tenaga kerja berbakat untuk meningkatkan pengembangan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini mengambil maklum mengenai cadangan ini selaras dengan usaha mentransformasikan PKS daripada PKS yang berteraskan keperluan kepada PKS yang berpacukan inovasi melalui guna tenaga yang berkemahiran. Oleh yang demikian, melalui Plan Strategik PMKS 2030 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 5 Februari 2024, kementerian ini akan bekerjasama dengan beberapa kementerian berkaitan seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sains dan Teknologi, Kementerian Digital bagi memperluaskan akses kepada penyediaan latihan dan peningkatan kemahiran digital. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan ketika anda yang baru sahaja menyaksikan kami ketika ini sedang berlangsungnya sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Datuk Ramanan Ramakrishnan, dan difahamkan sebanyak 7 kementerian yang akan terlibat hari ini dari 28 kementerian secara keseluruhan, dan difahamkan selepas ini adalah giliran Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, juga Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Baik saudara, sebelum itu juga sudah berlangsungnya sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan difahamkan setakat ini 10 soalan sudah pun dijawab. Dan kalau boleh saya nyatakan di sini, soalan pertama yang diajukan oleh Ahli Parlimen Raup dan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Zalina Uthman di mana beliau mengatakan bahawa kerajaan tiada halangan dan juga bersetuju secara prinsip dalam mewujudkan Akta Perkhidmatan Parlimen. Dan menurutnya lagi, langkah reformasi ini juga adalah selaras dengan maklumat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dan juga badan eksekutif. Dan beliau turut menambah bahawa beberapa sesi libat urus yang berkesan ataupun meaningful engagement telah dilakukan pada tahun lalu dan juga tahun ini. Dan sesi libat urus ini melibatkan semua pihak yang berkaitan bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara tersebut. Dan beliau turut menganggarkan sekitar 95% usaha telah dicapai, termasuk rang undang-undang yang akan dibentangkan insya-Allah tidak lama lagi. Dan soalan kedua yang diajukan oleh Ahli Parlimen Pasir Salak dan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, di mana beliau berkata pada 1 April 2012 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru telah ditubuhkan untuk menarajui pembangunan semula kampung baru, dan beliau menjelaskan kini hanya terdapat sebilangan kecil sahaja bagi rumah-rumah berciri tradisional yang masih kekal, antaranya rumah limas, rumah Johor dan juga rumah bumbung panjang seperti yang dikatakan oleh beliau di Dewan Rakyat sebentar tadi. Dan tambahnya PKB telah menyediakan pelan induk pembangunan kampung baru
bagi tahun 2040 sehingga hala 7 perancangan dan pembangunan semula kampung baru untuk tempoh 20 tahun lagi yang akan datang. Baik saudara, jangan lupa untuk terus saksikan kami selepas ini di saluran berita RTM, dan anda juga boleh saksikan kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga muat turun mudah RTM Klik ke telefon pindah anda melalui App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, sekian saja daripada kami langsung dari Parlimen. Assalamualaikum dan jumpa lagi.